wasallim ala Sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan ahwalul jad. Macam mana dia dapat 1/6, macam mana dapat 1/6 campur asobah, macam mana dapat asobah. Dan 4 syarat yang lain tu. Dan 4 syarat yang lain tu macam mana keadaan dia dapat yang lain tu. Jadi bezanya semuanya sama. Ni 1, 2 dan 3 ini keadaan dia sama saja macam ab, tapi bezanya dia mentambahkan syarat dia ditambah 1 je, iaitu dengan syarat ketiadaan al-ab. Kan semua ni lah. Tengok ni, dengan syarat ketiadaan al-ab. Ni pun sama dengan syarat ketiadaan al-ab. Okey itu kena pagi faham betul-betul. So bila kita dapat tahu ni senang je, benda tu jadi mudah. Untuk yang 3 orang tu insya-Allah kalau ada rezeki kita lepas, kalau tak ada hal lah, ni mungkin je lah, mungkin Allahualam, jadi ke tak jadi Allahualam. Kemungkinan antum akan masuk sekolah lepas daripada Allahumma salli alaihi raya haji. Bila tu tak tahulah kan. Jadi antum yang baru masuk 3 orang ni, antum kena usaha lebih sikit lah. Pasal Ana dah nak habis dah ni. Kalau ikutkan habis bab ni habis lah. Habis bab sampai sebelah golongan ni habis. Itu je. Tak ada pun susah-susah. Memang sangat senang. Ana kalau ngajar faraid ni biasanya sebulan je Ana ajar. Yang lebih tu Ana ulang kaji. So 3-4 kali tu boleh lah kan. Sebab tu kalau antum kata faraid ni susah, antum bagi Ana antum ni tak bersungguh lah. Pasal faraid ni sangat simple, sangat mudah. Cuma kita atas kita je. Kalau kita selalu baca, insya-Allah betul-betul jadi mudah. Bila kita lepas kelas dah belajar, lepas kelas terus tinggal, memang tak dapat lah. Matematik, macam kita buat matematik lah. Matematik kena buat latihan selalu. Jadi, kalau kita formula pun kita tak hafal, macam mana kita nak nak mahir? Sekurang-kurangnya kita boleh kira. Nota tu, yang 3 orang tu dah ni, dah print belum? Tak payahlah 3 orang, semua orang ni dah print ke belum? Notanya ni. Bukan nota ni. Nota lah yang nak bagi tu. Dah print ke belum? Dah. Nota ni bukan nota tu dah ada 3 nota yang antum kena print. Nota buku tu yang dah buat soalan jawapan tu, lepas tu gambar rajah ni sebelah golongan, lepas tu gambar rajahnya ini. Ini yang antum akan belajar lah dengan Ana. Okey, tak apalah. Ana nak ingatkan je lah. Tu bukan nak buat apa pun, nak ingatkan je. Baik. Jadi kita dah bincang sikit. Okey, hari tu kita dah buat sikit Ibnu Bentu kan. Kita dah buat Ibnu Bentu apa semua. Kalau ikutkan dekat sini ni, saya dah bagi mana? Okey, kalau ikutkan gambar ni, saya tengok dulu saya dah ngajar sampai mana. Oh, bodohnya tulisan. Okey. Abjad Ibnu. Lepas tu apa lagi? Okey, Abjad Ibnu. Lepas tu okey. Saya dah ajar sikit lah. Ni baru level 1 saya ajar ni. Okey. Jadi kita buat sikit lagi. Kita cuba lagi sikit. Okey, ni settle lah ni. Okey, kita bagi naikkan level sikit. Kita bagi sedikit susah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh Ustaz. Okey nak bagi faham je. Okey. Seorang mati meninggalkan Ibnu. Boleh tulis
Lepas tu bentani. Al jad. Okey. Okay, Ikram. Ibnu dapat apa? 1/6. 1/6. Ibnu dapat 1/6. Yakin? Yakin. Okey. Batrisha. Ibnu dapat berapa? Batrisha dia. Asobah. Asobah apa? Asobah bighairi. Asobah bil ghairi dengan? Asobah ma'al ghairi. Pula. Asobah bil ghairi ke asobah ma'al ghairi? Bil ghairi. Asobah bil ghairi dengan? Dengan perempuan. Dengan Al-bintani. perempuan. Siapa perempuan tu? Al-bintani. Al-bintani. Okey. So ini dia Ibnu ini dia akan dapat asobah dengan bintani. Dia dapat jadi bukan dapat asobah, dia jadi asobah dengan sebab ada bintani. Asal dia asobah bin nafsi. Tetapi bila ada bintani dia jadi asobah bil ghairi. 2 nisbah 1. Okey. Jadi apa ajad pula akan dapat 1/6. ajad dapat 1/6. Okey ini kita punya saham. Kita dah dapat dah saham. Sekarang ni kita selesaikan pula tasih masalah. Kita kena cari asal masalah dulu. Berapa asal masalah di Ikram? 6. Asal masalah di 6. Okey. Mana tahu 6 Ikram? Bawahnya 6. Kat sini yang ada pembawah cuma satu. Kita pun ambil je lah satu tu kan. So letak je lah 6. Okey. Bodoh benar. Garisan pun. Okey. Jadi Amir ada ke Amir? Tak masuk lagi ke Ustaz? Okey, tak apa. Tak boleh saya lambat tu belakang kira lah kan. Saya lambat tu belakang kira. Antum lambat tu bermasalah tu. Okey Okey, jadi Sabrina. Oh, Sabrina. Ya, terlebih Ustaz. Dia terleft. Oh, bila nak terightnya. Okey. Line uti tak kuat Ustaz. Okey, tak apa. Jadi Batrisha. So macam mana nak selesaikan? Dah ada asal masalah, dah ada saham, dah ada asal masalah. So macam mana nak selesaikan? Kita buat yang jet dulu. Okey. Kenapa pilih jet dulu? Sebab yang atas tu dia kena ada nisbah. Sebabnya atas tu kena ada nisbah. Jawapan yang paling tepat ialah sebab jet itu ada ashabul furud. Adapun Ibnu dengan Bentun tu ashabul Taksib. ashabul taksib. Faham ke faham? Faham. Okey, jadi macam mana nak selesaikan pembahagian rata ni? Darab dan bahagi. 6 darab 1. 6 darab 1 berapa? 6. 6 bagi 6? 1. 1. So 6 tolak 1? 5. Sebab apa 5? Pasal asobah itu dia ambil baki selepas ashabul furud. Soalan sekarang, okey cukuplah 5 tambah 1 sama dengan 6 kan. Soalan ni 5 ni boleh tak bagi sama rata dengan ada berapa kepala kat sini? Ada 3. Ada 3. Ada berapa kepala dekat sini?
Tengok balik-balik. Dua. Ada berapa? Tiga kepala. Ada 3 Dua kepala. perempuan, satu. Ada berapa kepala kat sini? 4. Ada 4. Ya, Ikram ada 4 kepala Ikram. Kenapa ada 4 kepala Ikram? Sebab Okey, Batrisha kerana apa ada 4 kepala? Sebab Al-Ibnu tu dia mewakili 2 kepala. Ibnu itu mewakili 2 kepala. Ingat, orang lelaki dia ada 2 kepala. Satu kepala dia, satu lagi kepala nak fikir orang lain. Siapa orang lain tu? Tanggungan dia. Saya dah cerita dah benda ni berkaitan dengan tanggungjawab. Dalam faraid saya dah cerita dah kan. Tanggungjawab suami tu kan, kemuliaan suami tu kan. Pada memberi nafkah. Sebab tu dia ada 2 kepala. Satu nak memikirkan dia, satu lagi nak memikirkan orang lain. Okey. Faham tak Ikram? Faham ke tak? Faham. Okey, lepas ni ingat. Okey. Orang lelaki ada 2 kepala. Satu kepala nak fikir dia, satu lagi kepala nak fikir orang lain. So tak cukup lah 5 nak bagi 4 kepala, betul tak? Tak. Okey, jadi nak buat apa seterusnya Ikram? Yang aslu tu kita darab dengan kepala dia. Okey, betul. Jadi jawapan yang paling tepat ialah kita kena buat asal masalah baru. Asal masalah baru. Macam mana nak buat asal masalah baru? 6 kali 4. Asal masalah lama darab dengan bilangan kepala yang tak selesai. Masalah ni dah selesai kan? Jad dah selesai kan? Dah. Kalau ikutkan, Jad dah selesai. Yang tak selesainya ini, betul tak? So kita kena darabkan bilangan kepala yang tak selesai. Okey. So jadilah dekat situ apa yang jadi kat situ ialah asal masalah lama darab dengan bilangan kepala. Lelaki darab dengan berapa? Lelaki darab dengan berapa? Berapa kepala? 2. Lelaki darab dengan 2. Perempuan berapa kepala? 2. Perempuan darab dengan berapa kepala? 1 kepala 2 orang. 1 kepala 2 orang. 2. 2. Darab dengan 1 lah. 2 nisbah 1. 2 untuk orang lelaki, 1 untuk orang perempuan. Pasal tu kaedah ni ditulis macam ni. Ni nampak tak ni Ikram? Ustaz. 2 tu mewakili 2 kepala orang lelaki. 1 ni mewakili 1 kepala orang perempuan. So darab je lah. 2 darab dengan 1. Berapa? 2 darab dengan 1 berapa? 2. 2 darab 2? 4. 4 macam 2 darab 2 4. 1 darab 2 silap. 1 darab 2 apa? 1 darab 2 2. 1 darab 2 2 darab 1? 2. Berapa? 2 campur 2? 4. So 6 darab 4? 24. 24. Oi. Terlebih sangat tu. Okey, 24. Jadilah hari ini asal masalah baru. Faham ke faham? Faham. Okey. Jadi lepas tu buat apa Batrisha? (24) bahagi dengan 1/6. Buat tasih masa sani. Alif lam sa alif nun ya sani. Tasih masalah sani. Ni tasih masalah awalan. Ulan. Ini tasih masalah sani. Okey. Kena darab dah bagi di mana dulu Batrisha? Darab bagi dengan 1/6. Al-Jad, Ashabul Furud.
Kena selesaikan ashabul furud dahulu. Okey, 24 darab 1, 24. 24 bagi 6, 4. 4. So, Al-Jad akan dapat 4 bahagian. Okey, 24 tolak 4, 20. 20. Itulah baki. Oleh kerana dia ambil baki, buat cara ambil baki. Okey. So, sekarang ni 20 ni boleh tak bagi sama rata dengan 4 kepala? Boleh. 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 Berapa? 5. 1 5 bahagian seorang. 5. Okey, sekarang ni Benton akan dapat 2 orang Benton akan dapat 10, betul? Dah akan dapat 10. Orang lelaki juga akan dapat 10, betul? 10. Betul. Dia akan dapat 10. Setiap seorang akan dapat 5. Ni tak ada lah. Ni tak ada lah. So setiap Benton ni akan dapat 5 dan 5 bahagian. 5. Okey, faham ke faham tu? Faham. Okey, settle tak? Ini bahagian yang pertama. Okey. Okey, ni selesaikan masalah pertama. So kita contoh lagi masalah lain. Okey. Seorang mati meninggalkan seorang lelaki meninggalkan ibnani. Bentani. Okey, seorang lelaki meninggalkan ibnani dan bentani. Lepas tu al-ab saja je ulang kaji balik. Al-jad. Contoh. Al-jaddu. Okey. Saya nak bagi ni je. Saya nak bagi mudah je dulu. Nanti saya up lagi sikit yang page yang ketiga. Nanti saya up. Dah faham yang ni baru kita bagi yang ketiga. Stage yang ketiga. Stage yang ketiga lagi saja je nak bagi susah tu bukan nak bagi hampa pening, nak bagi hampa faham sebenarnya. Okey. Ibnani. Okey, Cecil. So, Ikram, selesaikan. Ibnani dengan bentani itu dapat asobah. Okey, Ibnani dengan bentani tu akan dapat asobah. Kenapa asobah? Sebab tergolong pada ashab taksib. Asobah taksib. Asobah tu asobah apa, Ikram? Asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi. Automatik bila kita kenal tu asobah bil ghairi terus buat tanda ini dan 2 nisbah 1. Kalau tak bubuh nanti pening. Faham ke tak? Okey. Jadi ini nak dapat asobah. Okey. Up ni dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6 bukan 1/6 capak asobah? Kan ada bentun kat sini. Sebab up ni tergolong dalam ashabul furud. Okey, tahu. Kenapa dia dapat 1/6 bukan 1/6 capak asobah? Bukan ke ada bentun yang menyebabkan dapat 1/6 capak asobah? Cuba tengok kat up balik. Sebab Betul tak? dia ada ibnun. Sebab ada ibnun. Apa kena mena ibnun dekat menyebabkan up ini dapat 1/6 bukan 1/6 capak asobah. Sepatutnya up tu dapatlah lagi banyak, betul tak? 1/6 capak asobah lagi banyak lah daripada 1/6, betul tak? Sebab yang kuat mengalahkan yang lemah, yang jauh mengalahkan yang dekat. Okey, ni siapa yang kuat?
Yang paling kuat sini Ibnun pada Bentun. Ha, dia kalahkan siapa? Dia kalahkan Bentun. Okey, Bentun. faham kat tu. So Ibnun itu mengalahkan Bentun. Jadi Ab itu kena pakai masalah Ibnun lah, bukan masalah Bentun. Bentun. So tahulah kat kita, kita boleh jawab macam tu. Sampai kita boleh jawab macam tu, kita tak ada orang boleh tipu kita dah. Lepas ni kenapa tak dapat satu benda campak sobah? Kita boleh jawab. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang kuat tu siapa? Ibnun. Mengalahkan yang lemah iaitu Bentun. Lelaki lebih kuat daripada orang perempuan daripada segi hak. Okey. Jad, dapat ke tak dapat? Sekejap tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab kalau Jad tu kalau nak dapat satu benang dengan syarat mesti muhjab Ab. Tapi sekarang ni sebab Ab ada, Jad muhjab. Okey. Mahjub. Mahjub. Jad ini dimahjubkan oleh siapa? Ab. Jad ini dimahjubkan oleh Ab. Apa maksud mahjub ni? Mahjub dihijab. Hajib penghijab. Okey, betul Al-hajib penghijab. Al-mahjubun yang dihijab. Jadi bila ada yang menghijab, apa maksud hijab? Hijab ni penghalang. Okey. Ab ini menghalang Jad daripada dapat harta. Hijab ini jadi disebabkan asalnya Jad ini boleh dapat kepada tak dapat. Jadi hijab ini namanya hijab. Kita belajar lagi. Namanya hijab hirman. Namanya hijab hirman. Jad ini dikena hijab hirman. Apa maksud hirman? Tak dapat langsung. Ada pun lagi satu jenis hijab. Hijab namanya hijab nuqsan. Daripada saham yang sikit, daripada saham yang banyak dapat kepada saham yang sikit. Okey. So kita tulis sajalah Jad ini mahjub mim. Letak mim. Okey, settle kat sini. So lepas tu apa langkah seterusnya Batrisha? Batrisha, apa langkah seterusnya? Keluar tadi Ustaz. Oh, terkeluar. Okey, Nazira. Ada tak Nazira? Ada Ustaz. So cuba jawab. Lepas tu apa setakat yang hang dengar ni, apa yang faham? Lepas tu langkah kedua dia apa? Ni. Langkah seterusnya. Cakap hang tengok ni, kan hang tak tengok? Tengok. Langkah seterusnya apa? Ni, lepas kolom ni nama kolom saham. Kolom yang kedua ni nama apa? Tak tahu. Tak tahu. Ikram. Lepas dapat saham, kena apa pula seterusnya? Langkah seterusnya. Buat aslul masalah. Kena cari asal masalah. Macam mana nak cari asal masalah? Kita tengok dia punya pembawahnya. Kena cari pembawah daripada jumlah saham. Betul tak? Kena cari pembawah daripada kolom saham. So yang kat sini yang ada pembawah cuma satu iaitu 6. Up ini kat up ni saja. So bila dapat kat sini kita tengok up tu 6. Letak saja 6. Nama dia ialah Tamasul. Okey, Tamasul. Tak apalah tu. Nanti tak ni pening-pening pula kan. Okey. Jadi 6. Lepas tu kena buat apa? Kena buat kolom apa pula? Ikram. Ni kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga ni namanya apa Ikram? Kalau kita nak menyelesaikan masalah. Nama dia tasheh masalah. Tasheh masalah. Slow-slow tak apa. Saya tak kisah pun. Kalau salah, belajar. Jangan salah buat benda yang sama. Okey. Jadi, macam biasa dah ada asal masalah. Buat apa? Selesaikanlah masalah, betul kan? Okey, 6 darat 1. 6. Okey. 6 bagi 6. 1. So, asal up ini dapat 1. Okey. 6 tolak 1. 5.
5. 6 tolak 1 ialah 5. Okey. Sekarang ni Jad ni dapat tak? Tak. Jad tak dapat. Jadi bila Jad tak dapat, dash je terus. Pasal apa? Dia tak dapat pasal dia mahjub. Letak je terus macam tu. Habis cerita. Soalan sekarang ini, 5 ni boleh tak bagi sama dengan berapa kepala kat sini? 6. Ada berapa kepala kat sini? 6. Mana tahu 6? Bentun apa? Ibnun seorang 2 kepala. Tapi sekarang Ibnun ada 2 kepala jadi 4 kepala. Bentan ni 1 kepala seorang. Tadi 2. 4 tambah 2, 6. Okey. So selesai mudah nampak ialah macam ni lah kan. So dia dah tahu dah. Lelaki 2 kepala, orang perempuan 1 kepala. Darab dengan 2. Ini darab dengan 1. Okey. Ikut kaedah ni lah. Lizzakari mislu hazinin unsayan. Okey. 2 darab 2. 2. 2 darab 2. 2 2 darab darab 2. 4. 2 darab 2, 4. 2 darab 1. 2. 2. 4 campur 2. 6. 6. So ada berapa kepala? Ada 6. Ada 6 kepala. So darab, nak buat asal masalah baru macam mana? Asal masalah lama darab dengan bilangan kepala. Darabkan. Okey. So 6 darab 6. 36. 36. Ini namanya asal masalah jadid. Baru. So dah dapat asal masalah, buat apa? Asal masalah baru darab dengan 1 ke bawah. Kena buat tasih masalah lah kan. Kena buat apa? Tasih masalah. Tapi tasih masalah ni namanya tasih masalah sani. Ni dah jadi tasih masalah ula. Ini jadi tasih masalah sani. So nak tasih masalah macam mana? Darab dan bahagi dengan jumlah saham. Okey. 36 darab 1. 36. 36 bahagi 6. 6. 6. So, up ini dapat berapa? Up ini dapat 6. 6. Okey. Jad ni dapat tak? Tu lagi sekali kita dah tahu dah dia tak dapat mahjub hijab Hirman. Okey. 36 tolak 6. 30. 30. Pasal apa 30? Pasal dah bagi dah tolak 6 tadi tu, up dah ambil bahagian dia yang 6 bahagian. So selesailah. Dah dapat bahagian senyap. Okey. Sekarang ni macam mana nak bagi sama rata 30 dengan 6 kepala? 5. Bagi 6. 30 bagi 6. 30 bagi 6. Mana satu bahagian berapa? 1 bahagian 6. 5. 1 bahagian 5. Okey. So bentan ni, 2 orang bentan ni akan dapat 10 bahagian. Betul? 10 bahagian. Betul. 10 bahagian. Apa nama? Saya tak nampak ni kalau macam ni. Nanti tak tahu beza. Okey. Orang perempuan akan dapat 10 bahagian. Bentan ni akan dapat 10 bahagian. Adapun Ibna ni akan dapat 20 bahagian. Okey. Setiap lelaki akan dapat 10. 10 bahagian. 10. Okey, ni akan dapat 5. 5. Okey, nampak ke nampak? Nampak Ustaz? Okey. Boleh teruskan lagi? Boleh. Boleh Ustaz. Okey, sekarang ni kita dah selesai masalah 1, masalah 2 dan masalah 3. So kita dapatlah tu. Okey. So selesaikan sikit ni sajalah. Soalan ni kalau tak boleh buat tak tahulah kan. Seorang mati meninggalkan al-ab. Lepas tu seorang mati dan meninggalkan
Jad. Okey. Ab dapat berapa? 1/6. Ab dapat 1/6. Ab dapat 1/6 kata dia. Okey. Sabar. Dapat asobah. Ab akan dapat asobah. Kenapa Ab dapat asobah? Tak ada Ibnu. Tak ada ibnu lagi. Tak ada Ibnul Ibni. Tak ada ibnul ibni ke bawah. Lepas tu tak ada apa? Bintun. Tak ada bentun. Lepas tu ada apa? Tak ada Bintun Ibni ke bawah. Tak ada bentul ibni ke bawah. Dia akan dah jadi asobah. Asobah ni asobah kategori apa? Sabar binafsih. Asobah binafsih. Tingkatan nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Nombor 1. Nombor 1. Okey, tingkatan dalam asobah ni ada berapa? 3. 3. Ada 3. Ada 3. Asobah binafsih, asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi. Adapun asobah binafsih, dia terbahagi, dia ada berapa tingkatan pula? 2. 2. Ada Ada berapa? Ada 3. Ada 3. 2. Ada 2. Asobah binafsih ada berapa tingkatan? 2. 2. Ada 4. 4. Mana nak tahu 4 tu? Ni. Okey. Kat mana? Cuba bacakan. Yanqasimu al-asi binafsi al-arba'ati asnaf martabat at-tartib al-ati far'ul mayyit wa hum Far'u mayit. Lepas tu asal yang turunnya pula yang kedua. Asal mayit. Lepas tu yang ketiga. far'u abihi. Far'u abihi. Yang itu kita sebut alaqah ukhuwah. Lepas tu bawah sekali. Far'u jadihi wa in ala. Far'u jadihi wa in ala yang kita sebut alaqah tu a'mam. Faham ke faham? Faham. Okey. Itu yang saya kata tingkatan-tingkatan tu saya ulang balik. Ulang balik. Okey. Asobah ini terbahagi kepada 3. Asobah ini terbahagi kepada 3. Asobah ini terbahagi kepada 4. Asobah ini terbahagi kepada 2. Asobah namanya asobah nasabiyah. Nasab, keturunan. Yang kedua asobah sababiyah. Sebab dia dapat asobah tu disebabkan sebab. Asobah ni terbagi kepada berapa? 2. Yang pertama An-nasabiyah. An-nasabiyah. Yang kedua As-sababiyah. As-sababiyah. Ada pun yang pertama ni, asobah nasabiyah terbahagi kepada berapa pula? Terbahagi kepada berapa jenis? 2. Terbahagi pada berapa jenis? 4. 3 jenis. Apa jenis yang pertama? Alaqah. Jenis pertama namanya asobah nasabiyah jenis asobah nasabiyah jenis nafsiyah. Tu yang kita sebut asobah nafsiyah tu. Yang kedua namanya asobah nasabiyah jenis bil ghairi. Yang ketiga asobah nasabiyah yang jenis dia ma'al ghairi. Faham ke faham? Adapun nak fahamkan asobah nasabiyah ni apa? Asobah nasabiyah ni pula ada 4 jenis. Ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama namanya asobah nasabiyah yang melibatkan alaqah far'u mayyit. Lepas tu turun yang kedua.
Asluhu apa? Aslu mayit. Al-ubuwah. Aslul mayit yang kita sebut alaqah al-ubuwah. Ubuwah. Al-ubuwah kebapakan. Lepas tu yang ketiga namanya yang ketiga namanya Far'u abi. far'u abihi yang juga kita sebut alaqah al-ukhuwah. Dan yang keempat kita sebut sebagai Far'u jaddihi. far'u jaddihi juga disebut sebagai alaqah al-a'mam. Faham ke faham? Faham. Itu asobah siapa? Asobah Nasabiyah. nasabiyah. Itu asobah nasabiyah. Daripada jenis apa? Daripada kategori apa? Kategori nasabiyah. Faham ke tak? Faham. Daripada kategori nasabiyah. Okey. Nanti kena faham. Asobah nasabiyah semuanya lelaki. Asobah nasabiyah semuanya lelaki. Adapun asobah bil ghairi, dia lelaki campur dengan perempuan. Faham ke tak? Itu asobah bil ghairi. Adapun asobah yang jenis yang ketiga nama asobah nasabiyah jenis ketiga namanya asobah ma'al ghairi, iaitu perempuan dapat asobah disebabkan perempuan yang lain. Itu asobah ma'al ghairi. Yang tadi asobah bil ghairi, orang lelaki dapat asobah disebabkan orang perempuan yang disebabkan orang perempuan. Orang lelaki dapat asobah disebabkan orang perempuan. Ataupun orang perempuan dapat asobah disebabkan orang lelaki. Samalah tu. Dan yang ketiga, dia dapat asobah disebabkan dia tu lelaki di kalangan ashabu taksib. Sebab dia sendiri adalah ashabu taksib. Nama dia tak tergolong dalam ashabul furud. Faham ke tak? Ashabun nafsih ni lebih umum tapi dapat wajib dah dapat. Itu saja. Okey, dapat ke tak? Okey, jad. Maksudnya kita akan faham kat sini ab dan jad ni ashabul furud tak? Ashabul furud. Ashabul furud. Dalam masanya sama dia ni ashabul taksib tak? Yes. Ya. Taksib. Dia ashabul taksib. Tapi kita kena tengok dulu keadaan macam mana. Tengok keadaan dia. Kita kena faham keadaan dia macam mana dia jadi ashabul, dia ambil harta dengan ashabul furud, macam mana dia ambil harta dengan ashabul taksib. Okey. So sekarang ni jad ni ab ini sekarang dia ambil harta dengan ashabul furud ke ashabul taksib? Ashabul taksib. Ashabul furud. Ashabul furud. Kan ashabul furud. Pasal apa? Nama dia ada tak dalam sebelah golongan tu? Ada. Ni pun ada tak dalam sebelah golongan tu? Ada. Ada dua-duanya. Ada. So kita kena tengok dia daripada ashabul furud tu. Ada tak nama dia dalam ashabul furud tu? So bila ada nama ashabul furud, tengok pula dia punya syarat. Kena tengok syarat dia. So syarat tadi antum dah bagi tahu tadi. Syarat dia yang pertama, tak ada ibnu ataupun tak ada ibni ke bawah. Ataupun tak ada bentun ataupun tak ada bentun ibni ke bawah. So jadilah dia dapat asobah. Dia tak dapat keadaan yang pertama iaitu 1/6 dan dia juga tak dapat keadaan iaitu 1/6 campur asobah. Dia dapat keadaan yang ketiga. Adapun jad. Dia ni pakai keadaan yang mana? Pakai keadaan Dia pakai keadaan yang ketujuh. Nampak tak nota antum ni? Dia pakai keadaan yang ketujuh. Mahjubun. Sebab apa dia mahjub? Yahjubul jaddi bil abbi. Menghijab akan jad dengan al-ab. Wa bikulli jaddin, dan setiap jad aqrabu minhu, lebih dekat daripada jad sebelum ini, darajatan dengan sebab darjat. Tengoklah. Tengok dia punya dia levelnya mana. Tengok levelnya mana. Yang ni saya kata yang dekat mengalahkan yang jauh. Yang dekat mengalahkan yang jauh. Yang kuat mengalahkannya yang lemah. Sekarang ni yang kuat siapa dia? Ab. Ab lebih kuat daripada jad. Lepas tu ab juga lebih dekat dengan mayat daripada jad dekat dengan mayat. Betul tak? Betul.
Okey. Faham kat situ, settle lah saya nak serangkan. Okey. So, jad ini mahjub. Pasal apa dia mahjub? Dia mahjub dengan ab. Okey, sebab ab lebih dekat daripada dekat dengan mayat daripada jad. Daripada jad. So, asal masalah dia berapa? Satu. Boleh letak satu, boleh letak dua. Kenapa boleh letak dua? Sebab ada dua. Ya, sebab up ada dua kepala. Okey, settle lah tu, faham lah tu. So, kita kira bilangan kepala pula. Bila tak ada mana kat sini pembawah, so kita kita kira apa? Kita kira kepala lah. Kita kira kepala. Okey, settle. So, dua. Jad ni pun tak dapat. So, teruslah bagi dua dekat up tadi. Settle. Dapatlah apa nama? Dapatlah up ini keseluruhan harta. Daripada apa? Daripada rukun asobah ada berapa? Hukum asobah ada berapa? Hukum asobah ada berapa? 3. Hukum asobah ada 3. Ya, Sabrina. Hukum asobah ada 3. Yang pertama apa hukum asobah? Selepas Ya'khuzul baki ba'da ashabil furudi. Hafal terus tak apa. Tolong hafal Ikram. Ya'khuzul baki ba'da ashabul furudi. Mengambil baki selepas ashabul furud. Lepas tu syarat kedua. Hukum kedua. Indal infirad yajuzu jami'ul mal. Yajuzu jami'ul malin. Ketika bersorangan harus dia ambil semua harta. Tak wajib pun, tapi harus dia nak ambil semua harta, tak ada masalah. Dan yang ketiga, hukum yang ketiga, Idza kana al-'asib. pakai yang saya buka ayat tu. Idza lam yabik syai'an minat tirkah, jika tak kekal sesuatu daripada harta, fala syai'an lahu, maka tak ada lah apa-apa bagi nya siapa? Nya ashabul ashabu taksib. Faham ke faham? Okey. Settle tangsi ni. Okey. Boleh ke tak? Ni saya dah cerita keadaan yang mana? Saya cerita dah keadaan yang keempat. Okey, kita buat masalah lagi. Boleh ke tak? Okey. Seorang mati meninggalkan ab. Abul ab. Okey. Ab. Saya bagi yang ketiga pula. Ab bentul ab. Ab bentul ab. Okey. Saya bagi keadaan yang seterusnya. Dah nak pening dah. Pening tak Ikram? Pening tak? Sikit. Sikit jangan pening Ikram, senang je. Kalau macam mana nak selesaikan masalah ni? Tak tahu. Okey. Nak selesaikan masalah ni, tengok balik jadual yang ini. Okey.
Ni ab. Seorang mati meninggalkan ab. Okey, kita dah tahu dah. Salah satunya ab kat sini. Abul ab kat mana abul ab? Ajak. Bapak punya bapak. Okey, bapak punya bapak. Kat tadi, yang lagi satu tu apa namanya? Yang lagi satu lagi, terjemah dia apa? Yang lagi satu tu, bapak punya anak perempuan punya bapak. Betul? Okey, bapak punya anak perempuan punya bapak. Kat mana bapak punya anak perempuan punya bapak? Bapak punya anak perempuan. Bapak punya anak perempuan punya bapak. Okey. Bapak punya anak perempuan punya bapak. Kat sini. Dia kat sini. Seolah-olahnya kat sini lah. Saya tak lukis lah. Okey. Bapak punya anak perempuan punya bapak. Dapat tak? Bayangkan. Kau tak mau hampa lukis sendiri. Okey, tengok saya punya ni Ni mayat. Okey, seorang mati meninggalkan ab. Okey. Orang keduanya ditinggalkan bapak punya bapak. Bapak punya bapak. Bapak punya bapak ni. Bapak punya bapak. Kat sinilah betul tak? Lepas tu bapak punya anak perempuan. Bapak punya anak perempuan punya bapak. Bapak punya anak perempuan punya bapak. Maksudnya kat sini. Betul tak? Betul. Dia tak pergi kat sini, dia pergi kat sini aliran dia. Bapak punya anak perempuan punya bapak. Okey. Dapat tak? Maksudnya, siapa tanya tu? Ada nak tanya ke? Apa tak faham? Siapa yang tanya? Saya tak nampak. Sorry, siapa tanya? Hello, siapa tanya tadi? Angkat tangan. Tak ada siapa Ustaz. Tak ada saja. Tu dengar bunyi suara tadi. Sehingga nak tanya. Okey. Jadi, ni bapak dah tahu dah tempat dia kat mana. Atas daripada mayat. Jadi, bapak abul ab ini pula bapak punya bapak. Terjemah Melayu dia bapak punya bapak. Maksudnya apa? Dia di atas daripada ab. Dia dah atas daripada ab. Atas daripada ab. Atas daripada mayat. Atas daripada mayat. Atas daripada ab. Dapat tak? Faham tak saya kalau nak bayangkan tu? Mayat atas daripada ab. Okey. Atas daripada mayat, atas daripada ab. Itulah makna abul ab. Dapat ke tak saya cakap ni? Tak dapat? Dapat. Okey, saya ulang lagi sekali. Ab ni siapa dia? Atas daripada mayat. Okey. Adapun abul ab, atas daripada mayat, atas daripada ab. Dapat tak? Dapat. Adapun ab bintul ab, atas daripada mayat. Atas daripada mayat. Okey. Atas daripada mayat. Atas daripada atas daripada ab. Atas daripada jadah. Atas daripada jadah. Atas daripada jadah. Settle. Itu maksud dia. So kita kena guna kita punya imajinasi lah nak letak kat mana benda tu. Kalau kita tak pandai guna imajinasi, kita kena lukis lah. Kita lukis lah Ibnul Bintul Ab. Ibnul Bintul Ab ni kat mana? So kita akan tahu, kita akan letak tahu dah. Okey. Ab Bintul Ab, Ab Bintul Ab dihijab oleh Abul Ab. Betul? Betul tak? Okey. Abul Ab ni pula dihijab oleh Ab. Okey. Ab ni pula menghijab dua-dua sekali. Dapat tak? Dapat. Okey, saya ulang lagi sekali. Ab bintul Ab dihijab oleh Abul Ab. Okey. Ab bintul Ab dihijab oleh Abul Ab. Adapun Abul Ab dihijab oleh Ab. Okey. Jadi Al-Ab ini menghijab siapa? Menghijab Abul Ab dan dalam masa yang sama menghijab Ab bintul Ab. Dapat ke dapat? Dapat. Okey. Jadi automatik ni mahjub. Ni pun mahjub. So Ab ini dapat
dapat apa? Asobah. Asobah dia ni nama apa? Asobah binafsi. Asobah binafsi. Okey, asobah binafsi. Jenis yang peringkatnya ke berapa? Peringkat yang kedua. Peringkatnya ke berapa? Kedua. Ahsan ta Ikram. Peringkat pertama tu namanya far'u waris. Peringkatnya keduanya asal waris. Peringkatnya ketiganya juzuk abihi. Peringkatnya keempat juzuk jaddihi. Ni tu tahulah tu, dah faham dah tu sikit. Okey, alhamdulillah. So jadi dah tahu dah dia punya saham. So cari asal masalah. Asal masalah dia berapa? So ada dua lah sebab up ni kan. Up ni ada dua kepala. So letak je dua. Okey, apa yang berlaku? Dia sebabkan ambil asal masalah, dia pakai hukum yang pertama pasal yang tak ada orang lain dah yang layak untuk terima harta. Jadi dia ambil keseluruhan harta. Dua. Ni tak dapat. Ni tak dapat. So tasih masalah dia ialah 2. Itulah. Okey. 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 Dapat Dapat. Okey, settle. Okey. Seterusnya, okey. Kita dah selesaikan tadi. Kita dah selesaikan dekat masalah ni, kita dah selesai. Okey. Kita dah selesai kat sini. Lepas tu kita dah selesaikan sikit lah. Kita selesaikan sini banyak benda dekat sini. Kita faham. So bila kita faham yang kat sini, kita akan cuba fahamkan 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Okey. Boleh lagi? Ke dah tak larat dah? Yang baru ni okey ke? Siapa yang ada ni? Ajwad. Ajwad. Faham ke tak? Oh, kurang Ustaz. Okey, faham lah tu. Nazirah. Faham ke tak? Sikit-sikit Ustaz. Sikit-sikit. Hakimi. Faham ke tak? Sikit Ustaz. Okey, alhamdulillah. Amir, faham tak? Faham. Okey, cuba Batrisya okey? Okey Ustaz, tapi anda keliru yang ab bintul ab tu. Okey. Saya ulang lagi sekali Ab bintul ab tu macam mana? Ab bintul ab tu macam ni. Ab bintul ab ni macam ni. Seorang mati meninggalkan ab bintul ab. Kita kena bayangkan kat mana ab bintul ab tu je. Ya Batrisya, kita kena bayangkan ab bintul ab tu kat mana. Okey, dia kata ab bintul ab. Jadi ab bintul ab mestilah dia ada 3 peringkat. Maksudnya kita faham ni mayat. Ni peringkat pertama, ni peringkat kedua, ini peringkat ketiga, betul tak? Betul. Kita kena okey. So ab bintul ab. Bila ab bintul ab, mestilah dia ni kita tahu dah tengah yang peringkat kedua tu bentun. So bentun kat mana? Kat sini lah kan? Sebab apa? Sebab dia kata yang ketiga tu ialah ab juga. Peringkatnya ketiga tu ialah ab juga. So peringkat pertama ab, peringkat kedua bentun, peringkat ketiga ialah ab juga. Jadilah bapa punya anak perempuan punya bapa. Dapat ke tak? Dapat. Okey. Sama juga tadi abul ab. Mana tahu kat sini abu ab tu kat sini? Pasal dia kata bapa punya bapa. Bapa punya bapa. Bapa punya bapa. Dia baca macam tu. Sebab tu saya cakap terjemah dengan terjemah keling ni bagus. Pasal dia memahamkan kita. Kalau kita terjemah style orang Melayu kata apa? Bapa saudara dia. Bapa saudara belah mak dia. Udah pening kita. Kita pening nak letak dia. Betul tak? Betul. Kita pening nak letak. Tapi kalau terjemah India dia kata bapa punya bapa, dah tahu dah. Orang bapa ni dia ada bapa. Mestilah kat atas. Kalau terjemah bahasa Arab, bapa tu mestilah bapa yang pertama tu mesti bapa punya bapa, abul ab. Bapa punya bapa. Jadi bapa yang pertama tu mestilah duduk kat atas. Bapa yang kedua tu mestilah duduk bawah. Okey. Sama juga ab bentun
ab. Bapaknya pertama tu mestilah duduknya ketiga. Tingkatnya ketiga. Benton tu pula mesti duduk tingkatnya kedua. Bapak yang ketiga tu mesti duduk tingkatnya ketiga. Itulah nak memahamkan dia. Kita Faham, kena Ustaz. agama ni kena macam tu. Agama ni kena banyak mikir. Dia tak susah apa sebenarnya. Dia tak susah. Cuma kita ni rajin tak guna analitik tu. Ni kita belajar STAM ni belajar memproses maklumat. Kita bukan menghafal buta. Kita bukan menghafal buta. Bukan zaman kita dah macam SPM dulu. Menghafal buta. Kan? Ustaz kata, apa? Dok. Kita kena faham. Kita kena belajar untuk memahamkan. Faham ke faham? Faham, Ustaz. Okey. Settle lah kat situ. Jadi bila antum faham kat situ, jadi Ana nak ingat nak teruskan. Tapi tak apalah, kita cuba. Kita cuba buat satu masalah tang sini boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey. Alhamdulillah kita belajar sikit-sikit. Orangnya baru jangan pening. Dia mudah aja sebenarnya. Seorang mati meninggalkan al-jad. Lepas tu akhun syakik. Ukhtun li'abin. Okey. Okey, seorang mati meninggalkan jad, akhun syakik, ukhtun li'ab, ukhtani li'um. Okey. Saya dah pergi levelnya ketiga ni Saya dah pergi level ketiga membanding beza. Antum dah pergi kepada level yang kelima keenam dah daripada aras berfikir daripada level aras berfikir. So ana macam ni lah ana ngajar. Ana bukannya nak bagi antum jadi pelajar yang tak bijaksana pasal ngapai je kan. Ngapai ni dia tak, bukannya saya nak merendahkan orang yang ngapai. Bagus orang mengapai ni. Tapi kita kena banyak bijak. Banyak kebijakan. Okay. Jadi jad ada kita mula-mula proses pertama dalam menyelesaikan masalah, kita kena tahu seseorang dalam masalah yang diberikan oleh oleh soalan itu, kita kena tahu apa? Kita kena tahu ashabul furud dan ashabul taksib. Okey. Sekarang ni mana dekat sini ashabul furud? Boleh cakap tak Batrisha? Amir. Meh. Oh, Amir. Tak ada, Ustaz. Amir tak ada? Keluar lah kot. 9. Okay. Oh, tak ada. Oh. Okey. Ikram. Okey, silakan. Jad, mana dekat boleh tak bagi tahu kat saya yang 4 orang ni mana ashabul furud, mana ashabul taksib? Ashabul furud, al-jad. Okey, betul. Lain? Yang lain tu kalau ikutkan, Tengok balik jadual, tengok balik. Tak ada apa, saya okey je. Ukhtun li'ab ashabul furud. Ukhtun li'ab ashabul furud. Lagi siapa lagi ashabul furud? Ukhtun syakik. Ukhtun syakik. Mana ukhtun syakik? Akhun syakik. Akhun syakik. Orang ni ashabul furud.
Cuba tengok dekat dalam sebelah golongan tu. Ada ke akhun syakik? Tak ada. Akhwat syakik je. Ukhtun syakik, akhwat tu maksudnya ukhtun lah kan? Ukhtun syakikah lah kan? Tak ada. So akhun syakik ni, ashabul furud ke apa? Asal tak sih. Dia ashabul taksib. Automatik dia ashabul taksib. Faham ke tak? Okey. Automatik dia ashabul taksib. Jadi yang ashabul furud ada berapa orang kat sini? Seorang. Ada dua. Ada dua. Ada tiga. Ada tiga golongan kat sini yang namanya ashabul furud. Terkandung dalam ashabul furud. Pertama, jad. Kedua, uktun li'ab. Ketiga, uktani li'um. Uktani li'um ni, dia nombor berapa dekat dalam buku kertas kita? Dalam gambar rajah kita? Golongan berapa dalam gambar rajah kita? 3. Ya, betul. Dia golongan yang ketiga. Dia disebut dengan auladul anak-anak semak. Anak-anak semak. Yang tiga orang yang baru ni, kalau antum tak print out lagi apa nama nota yang saya dah bagi tu, memang antum pening. Ana cerita tentang apa. Pasal tu nota yang ana bagi minggu lepas antum kena print. Tolong print nota yang ana dah bagi pada antum pada minggu lepas. Faham ke faham? Nazira, faham ke tak? Faham Ustaz. Hakimi, faham tak? Hakimi? Terkeluar tu. Terkeluar. Apa nama lagi seorang? Siapa nama lupa dah. Faham Ustaz? Okey, Ajwat faham Ajwat Okey, tak faham tanya Ajwat. Okey. Jadi kita dah tahu dah. Kita bila nak selesaikan masalah, kita kena pandai beza mana satu ashabul furud, mana satu ashabul taksib. Dia ashabul furud kat sini ada 3 orang. Al-jad, ukhtun diab, ukhtani li'um. Adapun ashabul furud di sini hanya seorang, iaitu akhun syaqiqah. Jadi asal masalah nak cari asal masalah, kena bagi saham dulu. So al-jad ni dapat berapa? 6. 1/6. Cuba tengok balik syarat. Sobah. Dia dapat asobah. Kenapa dia dapat asobah? Siapa cakap tadi tu? Siapa cakap tadi? Asobah tadi? Sabrina. Sabrina. Kenapa dia dapat asobah, Sabrina? Dia seorang-seorang. Tak ada bintun, ibnun. Ya, betul. Dan tak ada namanya al-ab. Dia tak ada namanya al-ab. Asobah tu asobah apa, Sabrina? Binafsi. Asobah binafsi. Tingkatan yang ke berapa? Tingkatan yang ke-2. Yang disebut alaqah al-ubuwah. Ataupun nama lain kat situ dia sebut juzuk far'u aslul mayyat. Okey, mayyit. Okey. Akhun syakik dia dapat asobah lah kan kalau ikutkan kan? Okey. Dia dapat asobah juga. Asobah tu asobah apa? Bil ghairi. Asobah bil ghairi. Dah sebut dah tadi. Saya dah sebut tadi, tiba-tiba asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi kan perempuan dapat asobah disebabkan ada lelaki. Saya tanya apa? Asobah? Ma'al ghairi. Asobah ma'al ghairi pula. Lagilah. Asobah ma'al ghairi. Perempuan dapat asobah disebabkan perempuan yang lain. Asobah apa ni? Akhun syakik?
Binafsi. Asobah binafsi. Asobah binafsi. Asobah binafsi ni peringkat asobah binafsi dia ni peringkatnya ke berapa? Pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat? Ketiga. Tiga. Peringkat yang ketiga. Apa peringkat apa nama dia? Juzuk abi Far'u abi. juzuk faru abihi ataupun alaqah al-ukhuwah. Yang ni peringkat ke berapa? Jadi peringkat kedua. Ni peringkat kedua, ni peringkat ketiga. So yang dekat akan mengalahkan yang jauh. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Yang inilah yang saya duk cakap sebelum ni. Yang ni yang saya duk cakap ni. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Pertama kuat yang ni. Kedua kuat yang ini. Ketiga kuat yang kuning ni. Yang keempat kuat ialah yang kelabu ni. Nampak tak? Nampak. Itu je sebenarnya. So kita bila dah ada asobah, bolehkah bila dah dikalahkan daripada segi tingkatan asobah dia, so apa yang berlaku? Mahjub. Dia tak dapat. Faham ke faham? Okey. Kita tengok pula ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab dekat dalam kita punya kitab ni, dalam kita punya gambar rajah tu golongannya ke berapa? Dua. Ni 5, 6, 7, 8, 9. Dia golongan yang ke-9. Akhawatul li'ab. Okey. Sajalah. Tu saya cakap tadi, saya naik dah level. Ustaz tak aci lah. Ustaz tak ngajar. Pasal saya tak ngajar lah, saya nak ajar ni. Okey. Faham tak? Okey, ni saja baca. Baca. Bacanya macam mana? Okey, tengok macam ni. Tengok dapat uktul li'ab, dapat 1/2 dengan syarat pertama sekali mesti lil wahidah al munfaridah. Okey, sekarang ni masalah kita ni seorang ke dua orang atau lebih? Seorang. Seorang. So kena pakai syaratnya ni lah, betul tak? Kalau ikutkan dia boleh dapat 1/2. Tengok dulu. Dia ada berapa syarat? Ada 9 syarat kat situ. Ada 10 syarat. Lil wahidah al munfaridah. Okey, sekarang ni dia ada 9 syarat yang lain. Ada tak utun syakikah kat situ? Tak ada. Okey, settle. Ada tak akhul li'ab? Tak ada. Akhul li'ab tak ada. Akhul li'ab, tengok balik. Tadi ada tak akhul li'ab? Tak ada. Tak ada. Akhul li'ab pun tak ada. Okey. Jadi akhul li'ab tak ada. Okey. Tengok pula. Tengok pula. Ada tak ukhtaini syakikotaini? Tak ada. Tak ada juga. Ada tak banat? Ataupun bintun? Tak ada juga. Banatul ibni ada tak? Tak ada. Ada tak ibnun? Tak ada. Ada tak ibnul ibni? Tak ada. Ada tak ab? Tak ada. Pun tak ada. Apa yang berlaku? Automatik dia ni dapat berapa? 1/2. Ya, 1/2. Okey. Ukhtani li'um. Golongannya ke berapa dalam kita punya gambar rajah? Golongan. Tengok pulanya ni yang ketiga. Golongan yang ketiga auladul Betul tak? Betul ke tak? Betul. Okey. Jadi sekarang ni dia seorang ke dia orang atau lebih? Dekat masalah ni dia seorang ke dia dua orang ataupun lebih? 2 orang. Dia 2 orang, dua orang. Jadi kita pakainya ini ke pakainya ini? Kita pakai. Kita pakai automatik pakainya ini 1/3 lah. 1/3. Pasal apa? Lil isnaini fasa'adan. 2 orang ataupun
lebih. So tengok pula syarat dia. Ada tak namanya far'un waris? Far'un waris ni. Tengok ni dalam nota kita. Ada tak namanya ibnu? Ada tak? Tak ada. Ada tak ibnul ibni ke bawah? Tak ada. Ada tak bentun? Tak ada. Ada tak bentul ibni ke bawah? Tak ada. Okey, tak ada, settle. Tengok pula syarat kedua, asal waris al-muzakkar. Ada tak ab? Ada. Ada tak ab? Tak ada. Tak ada. Ada tak jad? Ada. Ada. Bila ada jad, tiba-tiba ada jad, apa yang berlaku? Dia dapat Macam. mahjub. Dia mahjub. Asalnya dapat, jadi tak dapat. Itulah cara nak pakai nota ni sebenarnya. Faham ke faham? Faham. Okey, settle. Asal masalah berapa? 2. Asal masalah dia ialah 2. Okey. Asal masalah dia ialah 2. Pasal apa? Kat situ ada 1 je pembawah dia. Okey, jadi 2 darab 1. 2. 2 bagi 2. 1. Okey, 1. So apa yang berlaku? Yang ni mahjub tak dapat lah. Ini pun mahjub tak dapat lah. So asobah dapat, asobah tinggal lagi 1. So apa yang berlaku? Cukuplah harta, iaitu 2. Senang ke senang? Senang ke senang? Senang Ustaz. Ini baru masalah jad. Tapi kalau saya buka masalah up nanti, kalau saya buka masalah up nanti, pening sikit. Sebab tu kita tengok ni, kita tengok pada masalah up ini, dia kata, jad ni dia kata al-ikhwatun wa akhawatun asyiqa au ikhwatun wa akhawatun li'ab yahjubuna bil abi. Mereka ini dihijab oleh ab, tapi tidak dihijab oleh jad. Tengok. Tengok balik. Tengok balik masalah ni. Tengok. Al-ikhwatu wa akhawatu li'ab. Ni syakik. Al-ikhwatu wa akhawatu syakik. Al-ikhwatu wa akhawatu syakik. Yahjubuna bil abi. Wala yahjubuna bil jaddi. Akhun ini apa nama, dihijab oleh siapa? Ab. Dihijab oleh ab. Tapi tak dihijab oleh jad. Okey, faham? Sekarang ni, tapi kenapa dia tak dapat? Pasal jad ini, dia menggantikan tempat al-ab. Pasal jad ni ab tak ada. Tadi jad ni siapa yang kuat lepas daripada peringkat yang kedua? Iaitu jad. Jadi apa yang berlaku? Jad ni dapat asobah bin nafsih, peringkat yang kedua. Adapun akhun syakik ini dia asobah, dia asobah bin nafsih, peringkat yang ketiga. So yang dekat mengalahkan yang jauh, yang kuat mengalahkannya lemah. Adapun ukhtun syakikah ada ashabul furud. Kan? Ukhtun li'ab dia ashabul furud, dia dapat fardu. Adapun uhtani li'um dia pun ashabul furud, tapi dia mahjub disebabkan ada far'u waris al-muzakkar. So apa yang berlaku? Dia mahjub juga. So dapatlah, inilah penyelesaian masalah bagi masalah ini. Faham ke faham? Faham. Okey, settle dekat situ. Settle lah dekat situ. Okey. Macam mana hari tu saya download, saya pun lupa dah. Macam mana saya download hari tu? Okey. Ustaz. Ya, sila. Yang Ustaz sudah lagi kira kita orang ni memang cara nak jawab exam apa? Ya. Oh.
Tapi soalan exam mudah je. Soalan exam sangat mudah. Saya bagi soalan susah ni nak bagi faham. Tu je. Faham kot. Soalan dia tak ada lah macam soalan sekarang ni ataupun soalan yang lepas ni. Tak ada. Soalan dia sangat mudah. Soalan dia macam ni lah. Macam ni lah. Soalan ni pun susah juga. Soalannya ni lah. Macam ni je. Soalan dia macam ni je. Dia tak susah. Saya saja bagi susah tu pasal ni je. Pasal apa nama nak antum faham je. Tu je. Supaya faham lebih. Oh ni. Okey, saya dah download. Nanti saya akan bagilah nota ni dekat antum. Antum tulislah cantik-cantik noh. Antum tulis cantik-cantik. InsyaAllah. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ustaz. Ya, sila. Saja untuk apa nak bagi faham lebih sikit. Kalau seorang katanya mayat ini sebelum dia meninggal dia telah memberi wasiat kepada salah seorang. Contohnya macam bapa meninggal memberi wasiat kepada anak sulungnya. Lepas tu bila bapa dia mati, hukum faraid itu akan berlaku ke tak? Okey, bagus soalan tu. Wasiat, bendanya nama wasiat mesti tak lebih 1/3. Mesti tak lebih daripada 1/3. Maksudnya nanti kan kita dah belajar pada apa nama muka surat. Okey. Rujuk balik buku teks muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, muka surat 4. Tengok muka surat 4 disebut dengan rangkah ketiga. Dia kata ikut tertib, betul tak? Tertib yang ketiga mesti kena bagi dulu pada wasiat. Sekarang ni bila seorang itu dah bagi wasiat, dah bagi wasiat pada waris, dapatlah. Dia dapatlah. Dia dapat atas bahagian atas tiket wasiat. Adapun faraid, mana-mana harta yang tak dibahagikan ketika tak dinamakan ketika hidup. Faham ke tak? Mana-mana harta yang tak diberi ketika hidup. Maka jadilah harta tersebut harta yang wajib difaraidkan. Jadi bila harta tersebut dah diwasiatkan, selesailah bahagian pertama. Faraid ni kena faham satu je. Faraid ini ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati yang tak ada kena-mengena dengan hutang, yang tak ada kena-mengena dengan pengurusan jenazah, yang tak ada kena-mengena dengan hutang, tak ada kena-mengena dengan wasiat. Faham tak? Sebab tu dia letak kat 3. Yuqassamul baqi ba'da zalika, dia kata kat situ. Dia kata kat situ, yuqassamul baqi, dibahagikan baki harta selepasnya 3 peringkat ke atas tu. Apa dia? Bainal warisah, di antara pewaris. Maknanya 3 yang atas tu selesaikan dulu. Baru boleh guna sistem faraid. Faham ke? Faham saya cakap tu? Ada soalan lain? Ustaz, yang baki 2/3 tu untuk faraid lah. Ya. Ustaz. Okey, lain? Okey, kalau tak ada, saya cukup sampai situ. Marilah sama-sama kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan suatu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhi